sejarah Malaysia ini semua tak betul. Dari zaman Melaka sampai merdeka, sejarah dia semua tak betul. Bukan Tunku Abdul Rahman yang membentuk Malaysia. Yang mencadangkan pembentukan Malaysia adalah Lee Kuan Yew. Itu bapa Malaysia, Lee Kuan Yew. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas sejarah Malaysia yang masih bermasalah. Kami perlu mengulas hal ini karena kaum Melayu Malaysia suka berilusi, terutama mengenai konsep alam Melayu yang mengusik konsep negara Indonesia. Halusinasi kaum Melayu Malaysia itu muncul mungkin karena mereka belum bisa membentuk satu bangsa Malaysia. Masalah kebangsaan yang lemah ini menyebabkan sejarah Malaysia juga kurang jelas atau masih jadi perdebatan. Ada video menarik mengenai hal ini, yuk kita simak ya. Saya belajar dahulu sejarah, bukan belajar di sini. Saya di Eropah, saya khusus sejarah Eropah. Kerana PhD saya sejarah Perancis. Tapi bila saya baca balik apa semua tentang sejarah Eropah, bila saya baca tentang sejarah Malaysia ini, dia akan jadi sangat senang bagi saya untuk berdebat dengan orang. Tahap saya kata kefahaman saya ni, bila saya tanya soalan, anda tak boleh jawab. Kerana saya tahu perkara yang ada dalam buku teks itu semua tak betul. Macam mana tak betulnya? Dari zaman Melaka sampai merdeka, sejarah dia semua tak betul. Semua dimetoskan, semua palsu. Cerita darurat tak betul, Millennium tak betul, merdeka tak betul, Malaysia tak betul. Malaysia contohnya dicerita dalam buku teks, orang yang memberi idea pembentukan Malaysia ialah Tunku Abdul Rahman. Itu salah. Bukan Tunku Abdul Rahman yang membentuk Malaysia. Yang mencadangkan pembentukan Malaysia adalah Lee Kuan Yew. Itu bapa Malaysia, Lee Kuan Yew. Yang mencadangkan pembentukan Malaysia adalah Lee Kuan Yew. Itu bapa Malaysia, Lee Kuan Yew. Bukan Tunku. Tunku tak mahu penyatuan dengan Singapura. Sampai Lee Kuan Yew terpaksa pujuk dengan satukan Sabah dan Sarawak untuk membolehkan Tunku boleh terima Singapura. Anda tahu sebab apa? Sebab di Singapura keadaannya macam mana? Tiba-tiba dalam buku teks diangkat bahawa Tunku yang menyatukan Malaysia. Singapura hanya pergunakan. Ini masalah kepimpinan kita ialah dia boleh dimain-mainkan oleh orang luar. Orang luar lebih cerdik, dia satukan sekejap dia keluar. Dan dia boleh tangkap semua orang yang cabar dia, Lee Kuan Yew itu. Tujuan dia masuk Malaysia hanyalah untuk menangkap kelompok pembangkang lawan dia, yang dia tuduh sebagai komunis. Dulu komunis ni, siapa-siapa lawan siapa, dia akan tuduh orang itu sebagai komunis untuk memberikan imej jahat. Itu saja istilahnya. Dia tidak semestinya komunis. Golongan kiri bukan komunis. Golongan ulama-ulama yang ditangkap masa darurat itu adalah kelompok-kelompok yang menjadi masa darurat. Itu sebenarnya yang berlaku. Okey? Saya jelaskan ini benda yang sangat kritikal. Ini adalah dibincangkan dalam buku saya ni. Tapi saya nak jelaskan kepada anda, maaf kerana nampak begitu kritikal. Tapi kita belajar di peringkat universiti memang macam tu. Orang awam ni nampak, Dr. Azmi ni bercakap macam gaya komunis dari Beijing. Saya nak jelas pada anda bahawa dalam kelas di USM, kita belajar sejarah politik Malaysia. Kita belajar, UMNO belajar komunis. Kita tak sokong. Orang Cina paling tak sokong komunis. Orang Cina paling tak sokong komunis. Mereka sokong Kuomintang. Kalau tidak, tak jadi 12,000. Bila belajar tentang komunis, tak ada masalah. Itulah guys, sejarah Malaysia yang hingga sekarang masih kacau. Yang mengatakan adalah ahli sejarah Malaysia sendiri. Sejarah yang masih kacau itu jelas berkaitan dengan proses pembentukan bangsa Malaysia yang belum tercapai. Sulit menentukan sejarah kebangsaan Malaysia karena belum ada perpaduan kaum. Masing-masing kaum pun berdebat mengenai sejarah Malaysia berdasarkan kepentingan mereka. Itulah yang menyebabkan Malaysia sulit meniru Indonesia, Thailand, bahkan Singapura dalam pembentukan bangsa. Yuk kita lanjut lagi ya. Bagaimana untuk membentuk naratif nasional, naratif Malaysia yang dapat diterima oleh semua orang rakyat Malaysia dan dapat menjadi medium perpaduan yang diterima dan dijadikan sebagai identiti negara kita untuk menuju bangsa yang hebat seperti. Ya, sebenarnya di kebanyakan negara ni sebenarnya mereka ada naratif kebangsaan mereka sendiri, ya, Singapura, Indonesia, Thailand dan sebagainya. Kebanyakan negara ni sebenarnya mereka ada naratif kebangsaan mereka sendiri, ya, Singapura, Indonesia, Thailand dan sebagainya.
Tapi kita ni dalam konteks kita ni sedikit bermasalah lah. Bukan sedikit, besar masalahnya. Kerana kita ini ditentukan oleh masalahnya ialah kita ini dipengaruhi oleh perpecahan dari sudut politik, ideologinya, kaum dan sebagainya. Ini kekangan utama bagi saya yang menyebabkan sukar untuk dibentuk sejarah kebangsaan itu. Kalau nak dibentuknya sejarah kebangsaan yang macam mana? Kerana ada kelompok yang mahu supaya semua pihak itu dimasukkan dalam naratif ini. Hatta ada pula saranan yang kata buruh-buruh asing yang datang tahun 20-an, 30-an pun memberi sumbangan pada negara patut dimasukkan. Ini adalah elemen-elemen yang menyebabkan sukarlah sejarah kebangsaan itu dibentuk, kerana masih ada satu bentuk pemikiran yang melihat sejarah itu dari sudut kaum, dari sudut politik, kepartian pun masing-masing. Dan apa ni, bagi saya sebenarnya masalahnya bukan masalah sejarah. Masalahnya ialah masalah yang wujud dalam politik dan juga dalam elemen kauman pada hari ini. Itu masalahnya. Yang tu kena diselesaikan dahulu baru boleh bina sejarah kebangsaan. Bukan sejarah sebenarnya tidak ada usaha ke arah ini, tapi dia mengalami kesukaran kerana kalau kita nak bentuk sejarah kebangsaan itu, bagi saya sebenarnya paksi apa? Acuan apa? Kalau tanya saya sebagai ahli sejarah, sepatutnya dia berpaksikan atau berakarkan kepada sejarah pribumi. Terutama sebelum tahun 1957, dia banyak berfokus pada orang Melayu tahun 57, kerana itulah keadaannya. Dan orang tidak boleh pertikaikan, kerana kenapa fokus pada zaman itu, kenapa tidak bincang tentang kedudukan kaum yang lain. Mereka ini belum lagi menjadi rakyat, bukan rakyat di sini lagi. Tak wajar dibincangkan dalam naratif kebangsaan ini. Tetapi perkara-perkara macam ini akan menimbulkan polemik, kerana dia berkait dengan kedudukan politik kita, masyarakat kita, kebangsaan kita. Sebenarnya sejak terbentuknya Malaysia tahun 1963 ni, kita dalam konteks kebangsaan Malaysia ni sebenarnya tidak kukuh pun. Kalau tanya saya, sebenarnya bagi saya konsep bangsa Malaysia ni artificial saja. Dari segi politik, mereka ini adalah rakyat bangsa Malaysia. Dari segi budaya, dari segi aspek lain, mereka ini berpecah, masih lagi tidak wujud sebagai satu kebangsaan yang kuat. Jadi dalam konteks ini, dilemanya ialah proses pembentukan bangsa itu sendiri pun bermasalah. Macam mana kita nak membina sejarah kebangsaannya yang memuaskan hati semua pihak. Kerana kalau kita nak bina satu sejarah kebangsaan, kita perlulah diterima oleh semua pihak. Kalau satu pihak, satu kaum saja yang terima, itu tidak akan menjadi satu sejarah kebangsaan. Saya bagi contoh dalam konteks pencapaian kemerdekaan tahun 1957 ini contohnya. Kita meraihkan sambutan kemerdekaan ni setiap tahun, tahun 57. Tapi nak sebut kemerdekaan pun bermasalah bagi kita. Kerana apa? Dia seolah-olah mewakili satu perjuangan kelompok tertentu saja. Walau bagi saya sebenarnya patut itulah yang berlaku memang di sejarah perjuangan kemerdekaan, kerana dia tahun 57 itu mencerminkan sejarah tersebut. Dia bukan bermakna bahawa ada kelompok yang dipinggirkan, tak ada pun sebenarnya. Tahun 63 itu diraihkan sebagai Hari Malaysia, itu adalah untuk semua. Kerana sejarahnya memang macam tu. Tahun 63 itu melibatkan semua. Termasuklah Borneo, Sabah dan Sarawak tu. Diraihkan semua. Ada masalah dari segi tarikh apa semua tu, itu boleh dibetulkan lagi. Tapi itulah perkara ini disalahfahami. Mungkin dari aspek kekurangan kefahaman sejarah itu yang tidak begitu mendalam dalam masyarakat. Begitulah guys, masalah kebangsaan di Malaysia yang tak kunjung selesai. Masalah di Malaysia tak hanya menyangkut kaum Cina dan India, tapi juga berkaitan dengan wilayah Sabah dan Sarawak. Tampaknya bangsa Malaysia akan sulit diwujudkan selama kaum Melayu masih mempertahankan keistimewaan mereka. Selama ini, sebagian kaum Melayu juga menginginkan konsep bangsa Melayu, bukan bangsa Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.